Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya kepada rakyat Malaysia, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Ada 1.6 juta rakyat Malaysia yang tinggal di luar Malaysia. Majoritinya ialah orang bukan Melayu, tapi ramai juga orang Melayu yang bukan saja di England tapi di Amerika dan beberapa negara di Eropah, China pun ada dan seterusnya. So selamat Hari Raya to all Malaysians all over the world. Pagi ni saya nak cerita tentang pengumuman SPRM ataupun MACC. Semalam mereka umum yang 2 akaun bank Parti Pribumi Bersatu telah dibeku. Hari ini mereka buat pengumuman yang bukan dibeku tapi dirampas. Apa beza di antara dibeku dan dirampas? Mungkin dari segi legal atau dari segi undang-undang ada beza. Bank account yang dibeku, mungkin duit tu masih ada dalam bank, cuma pemilik bank account, the owner of the bank account tak boleh sentuh. You cannot touch the money because it has been frozen. Jadi duit tu ada dalam bank account, you tak boleh nak guna. Kalau dirampas, duit tu maknanya bukan lagi hak milik bank account tersebut, dan bank account tu juga bukan lagi hak milik awak, tapi bank account tu sudah menjadi hak milik kerajaan. Kerajaan sudah rampas, sama macam kerajaan rampas kereta awak. Kalau kerajaan tahan kereta awak, misalan tidak ada road tax atau insurans, kalau di England sini kereta tu akan dirampas dan akan dibawa balik ke balai polis. Jadi kita kena sambung insurans tu dan pergi claim balik kereta. Tapi kalau kerajaan tu is confiscated, bermaknanya dia orang lelong kereta tu, bukan lagi hak kita. Beza di antara kereta ditahan dan kereta dirampas. Ditahan, you can still get it back. Dirampas, it doesn't belong to you anymore. Jadi sekarang ni, implikasi dari segi undang-undang, duit yang ada di dalam bank account Parti Pribumi Bersatu, 2 akaun bank tersebut, kalau dibeku, maknanya bila selesai kes kita besok, duit tu boleh didapat balik. Maknanya the account akan unfrozen, you boleh guna. Tapi apabila dirampas, ini makna samalah macam kita smuggle duit masuk ke dalam Malaysia, kena tangkap dan duit tu dirampas. Bila duit tu dirampas, maknanya tidak lagi milik kita, menjadi milik kerajaan. Dan duit yang dulu hak milik Parti Pribumi Bersatu, hari ini menjadi hak milik kerajaan Malaysia. Jadi akan ditransfer ke bank negara. Jadi sekarang ni bank negara tu kira memiliki duit Parti Pribumi Bersatu dan kerajaan boleh guna duit Parti Pribumi Bersatu oleh kerana sekarang ni kerajaan kekurangan duit. The government is short of money. Sebab tu mereka enggan beri rakyat Malaysia ambil keluar duit EPF. Sebab kalau mereka ambil keluar duit EPF kena cari duit untuk mengganti. EPF tak ada duit. Dia kata fitnah, dia kata dia ada duit. Yang sebenarnya EPF tak ada duit. EPF ada investment, bukan cash. Cash adalah sikit, tapi boleh dikatakan 90% EPF ni dalam investment, harta, share ke, bangunan, macam-macam. Dan sekira kita nak ambil keluar duit EPF, maka EPF terpaksa jual saham, jual apa-apa harta mereka untuk convert to cash, tukarkan menjadi cash untuk bagi kita rakyat Malaysia yang nak ambil keluar EPF tu mendapat cash. So the problem is EPF might not have cash, walaupun dia ada aset. Tidak semesti orang kaya ni ataupun apa-apa institusi ke syarikat ke yang kaya tu
memiliki cash. Tidak, mereka memiliki harta yang termasuk juga investment, saham dan sebagainya. Cash tak cukup. So kalau nak cash tu, kena either kita jual investment, jual harta, ataupun macam ni kita rampas duit dari Parti Pribumi Bersatu dan mana-mana lagi pertubuhan, persatuan, NGO, tak kisahlah. Mana-mana yang ada bank account, kita rampas, kita ambil cash dia. Dan cash tu akan bertukar menjadi hak milik kerajaan. Kerajaan boleh guna. Jadi sekarang ni, duit yang asal dulu, hak milik Parti Pribumi Bersatu, berapa puluh lah, tak banyak lah, puluh juta saja. Duit yang dulu hak milik Parti Pribumi Bersatu, sekarang menjadi hak milik kerajaan Malaysia. Dan kerajaan Malaysia boleh belanja duit tu untuk apa-apa sajalah. Sebab is no longer the property of Parti Pribumi, is the property of the Malaysian government. Itu implikasi dia. Tapi dari segi apa, the implication of the whole thing is, duit tu kalau di akaun tu dibeku ke, akaun dirampas ke, macam orang umum hari ni, is not dibeku. Sorry, ini angin kuat ni kat luar ni. Saya pun silap tak pakai jaket ni, sejuk. Anyhow, duit Parti Pribumi Bersatu yang bank account Parti Pribumi Bersatu yang dikatakan dirampas dan bukan dibeku, sama saja. Sebab Parti Pribumi Bersatu tak boleh guna duit dalam bank. Dan mereka kena tunggu kes tu selesai. Dan kalau kes tu misalnya dibicarakan dan Parti Pribumi menang kes tu, bermaknanya there's no case lah terhadap Parti Pribumi Bersatu. Parti Pribumi Bersatu tidak lakukan apa-apa kesalahan. Duit tu boleh dikembalikan. Mana apabila bank account tu unfrozen, you just use the money. Sekarang ni, oleh kerana bank account tu dirampas, kalau Parti Pribumi Bersatu menang pun kes tu, duit tu dah hilang. The money is gone. Even if you win the court case. So implikasi dia ni, tak kisahlah Parti Pribumi ni bersalah ke tak bersalah ke, Parti Pribumi ni menang ke kalah kes ke, it's okay, the money is gone. Even kalau you tak bersalah, even kalau you menang, the money is gone. Because duit tu bukan dibeku, duit tu dirampas. So that is the implikasi of the whole thing. You see, mereka takut kes terhadap Parti Pribumi Bersatu ni lemah. Sebab duit yang diterima, yang dikatakan diterima oleh Parti Pribumi Bersatu dari penderma-penderma, termasuk Syed Mokhtar Al-Bukhari. The main issue ni Syed Mokhtar Al-Bukhari, kroni Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau terbukti bahawasanya derma yang Syed Mokhtar beri kepada Parti Pribumi tidak kena-mengena dengan isu tax exempt status tadi. Sebab mengikut Anwar Ibrahim, ucapan dia di dalam parlimen, dia kata Pakatan Harapan atau Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018 tidak cancel tax exempt status Syed Mokhtar. Syed Mokhtar Al-Bukhari's tax exempt status was never cancelled. Ini kata Anwar. Kalau never cancel, tak pernah dibatal, bermaknanya macam mana awak kata Muhyiddin Yassin terima rasuah kerana isu tax exempt? Maknanya rasuah ni dibayar untuk sambung semula tax exempt. Tapi nak sambung semula tax exempt macam mana bila tidak dibatal? So it becomes a non-issue. It was never cancelled, so it does not need to be extended. So maknanya duit yang Syed Mokhtar Al-Bukhari derma kepada Parti Pribumi tak berkait dengan isu tax exempt. So kalau macam tu, bermaknanya duit yang Syed Mokhtar Al-Bukhari derma ni bukan rasuah. Is is ikhlas, satu hadiah
ataupun boleh dianggap sebagai zakat kepada perjuangan. Zakat kepada perjuangan juga sah sebagai duit rasuah. Sorry, a bit shaky my camera. So the point is this. Derma tu untuk apa? Derma tu rasuah ke atau derma tu zakat? Ini di antara dua ni. So kalau derma tu ikhlas untuk membantu perjuangan untuk misalnya menghapuskan rasuah, perjuangan untuk mencari keadilan, kebenaran, itu satu perjuangan yang murni, kita boleh anggap sebagai juga perjuangan demi Islam. Jadi zakat kepada orang ataupun mana-mana parti politik yang menegakkan perjuangan halal dalam Islam. Ini ramai orang Melayu bukan belajar agama sangat. Saya di England ni pun saya lebih tahu daripada orang Melayu yang duduk di Malaysia ni tentang isu zakat. Dan bila masa menjadi zakat, bila masa menjadi derma, dan bila masa menjadi rasuah, dia ada beza. Dia semua tergantung kepada niat kita. Kalau niat kita menegakkan perjuangan, maka itulah implikasi derma kita ataupun bantuan kita kepada mana-mana pihak, tak kisah individu ke, parti politik ke, ataupun tentera sekalipun. Kalau tentera tu menegakkan Islam, kita derma senapang peluru kepada tentera tu, itu pun zakat. So the implikasi of zakat ni luas, yang sebenarnya luas. Dan kalau seseorang nak pergi Mekah misalnya, saya nak pergi belajar tafsir Quran, dan saya akan duduk Mekah 7 tahun untuk belajar tafsir Quran, dan saya akan balik, saya akan menjadi tok guru yang akan berjalan ke seluruh Malaysia untuk ajar orang Islam tentang Quran dan sebagainya. So kita boleh bayar dia punya scholarship pergi ke Mekah, sebab kita anggap tu usaha untuk pergi mempelajari agama, untuk mencari ilmu dan balik untuk ilmu tu diguna untuk mengajar orang lain, itu satu perjuangan. Perjuangan tu halal untuk diterima zakat. So actually this issue zakat ni rakyat Malaysia kena belajar sikit lagi lah. Jadi ramai orang duk kata kita ni duduk luar Malaysia tak berapa tahu agama. Wrong. Actually orang dalam Malaysia yang kurang faham agama. Konsep zakat tu sendiri pun dia orang tidak faham. Apabila menjadi zakat, apabila menjadi derma, apabila menjadi hadiah, dan apabila menjadi rasuah. Dia banyak kategori ni. So the point is this. Parti Pribumi Bersatu dituduh terima rasuah. Terima rasuah kerana Syed Mokhtar Al-Bukhari nak sambung dia punya tax exempt status. Pakatan pula berkata, Lim Guan Eng, Anwar Ibrahim, mereka berkata tax exempt status Syed Mokhtar tidak dibatal. Never. So kalau tax exempt status Syed Mokhtar tidak dibatal, never cancel, so mustahil Syed Mokhtar membayar rasuah kepada Parti Pribumi Bersatu untuk sambung benda yang tidak perlu disambung. Never cancel. So the issue yang lebih penting sekarang ni, yang kena charge bukan Parti Pribumi Bersatu yang dituduh menerima rasuah. Yang kena charge Muhyiddin Yassin, oleh kerana dia Perdana Menteri semasa tu. So kalau macam tu, rasuah yang 100 juta tu yang diterima oleh Siva Kumar, yang kes Bangladesh ni, ramai dah kena tangkap. Di Bangladesh pun kena tangkap, di Malaysia pun kena tangkap, rakyat Malaysia lah di Bangladesh. Jadi kes ni melibatkan orang DAP, pemimpin DAP, Siva Kumar. Jadi berdasar kepada prinsip yang sama, sepatutnya Anwar Ibrahim kena tangkap, Anwar Ibrahim kena charge. Walaupun boleh dikatakan jenayah tersebut dilakukan oleh Siva Kumar. Siva Kumar melakukan jenayah, Anwar Ibrahim sepatut ditangkap dan di-charge atas kes 100 juta rasuah tadi. Sama macam kes Parti Pribumi Bersatu terima duit kononnya rasuah dari Syed Mokhtar
Tapi Muhyiddin Yassin yang kena tangkap. Prinsip dia sama. So sepatutnya kes Siva Kumar ni, kes 100 juta ni, Anwar perlu ditangkap dan di-charge. Same macam isu Muhyiddin Yassin tadi. So apa the point is here, kemungkinan besar, saya bukan lawyer, saya bukan hakim lah, tapi mengguna logik, mengguna otak yang Tuhan beri saya ni, saya meramal yang kes terhadap Muhyiddin ni lemah sangat-sangat. Mereka tidak boleh kaitkan Muhyiddin menerima rasuah dengan parti Pribumi menerima rasuah, terutama sekali apabila duit Syed Mokhtar tu bukan rasuah. Macam mana duit yang bukan rasuah, derma ikhlas kepada parti Pribumi, tak kena mengena dengan nak minta kontrak ke, projek ke, nak minta apa-apa lesen, tidak, nothing to do with that. Cuma dia nak membantu perjuangan untuk mendirikan kebenaran. Perjuangan untuk mendirikan kebenaran ialah perjuangan yang direstui oleh Islam. So kalau perjuangan yang direstui oleh Islam dan Syed Mokhtar menderma untuk menegakkan perjuangan yang murni, macam mana pula kata rasuah? Dan apabila Anwar Guan Eng beritahu tidak, maknanya lesen ataupun tax exempt status Syed Mokhtar tidak dibatal, lebih lagi lah duit tu bukan rasuah. So the issue is, kes ni lemah dan kes ni tidak akan lekat. Jadi sebelum mahkamah tendang keluar kes ni, sebelum hakim membuat keputusan tidak ada kes, maka tuduhan terhadap Muhyiddin ni perlu digugurkan. Mereka rampas duit Parti Pribumi Bersatu. Kalau tak rampas duit Parti Pribumi Bersatu, satu hari ni apabila kes ni masuk mahkamah, apabila mahkamah atau hakim membuat keputusan no case, tidak ada kes, duit yang dibeku tu, bank account yang dibeku tu perlu dikembalikan balik kepada Parti Pribumi. Parti Pribumi's account will be unfrozen and apa duit dalam account boleh diguna. Tapi apabila duit tu dirampas, duit tu hilang. Walaupun katalah bank account ni boleh dibuka semula atau tu, but tak ada duit dalam account, kosong. So either way, government akan dapat rampas duit Parti Pribumi melalui beku ke, melalui apa sekalipun. Tapi oleh kerana kemungkinan besar kes ni kerajaan akan kalah, tidak ada kes, maka dia orang rampas duit tu cepat-cepat sebelum kes ni dibicarakan. So walaupun kes ni tak kisahlah menang ke kalah ke, tak jadi isu sebab the money is gone anyway. So inilah satu cara kerajaan nak curi duit Parti Pribumi Bersatu, kononnya mengguna jalan legal, menggunakan undang-undang, the legal process, tapi implikasi dia kerajaan curi duit Parti Pribumi Bersatu dan mereka merampas duit dalam akaun sebelum mereka kalah kes. Kalau mereka kalah kes, mereka dah tak boleh sentuh duit tu. They can't touch the money. So grab the money first, and then lepas ni kes ni menang kalah, lantak gilah. It does not matter anymore. Dan kes ni yang sebenar, kes ni semata-mata untuk 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Mereka nak beri imej yang Parti Pribumi Bersatu ni lebih teruk pada UMNO di dalam isu rasuah. Dan sambil menyelam minum air lah, while you swim you drink water. Dan sambil menyelam minum air ni, dalam mereka nak rosakkan imej Parti Pribumi Bersatu, mereka juga boleh rampas duit dan harta Parti Pribumi Bersatu. Dan kalau ikut trend ni lah, kalau ikut trend maknanya merampas bank account, bukan beku, merampas bank account Parti Pribumi, maknanya lepas ni, langkah kedua, mereka boleh rampas harta bank account, duit dalam bank account. Mereka boleh rampas pemimpin parti juga. Bermaknanya mula-mula dia rampas harta atau duit Parti Pribumi Bersatu. Selepas ni
harta dan duit Muhyiddin Yassin dan semua pemimpin-pemimpin parti, Hamzah Zainuddin dan ramai lagi, duit dan harta mereka pun boleh dirampas. Jadi akhirnya bukan saja parti Pribumi, tapi semua pemimpin-pemimpin parti Pribumi akan pokai, bankrupt. Mereka tidak akan miliki RM1 ataupun satu kain, cuma mungkin baju di badan mereka saja, hak mereka. Lain daripada itu menjadi hak kerajaan. So ini satu strategi baru, tidak diguna dulu. Bermaknanya kita bankruptkan parti dan pemimpin parti melalui kita rampas duit dan harta semua orang yang terlibat dengan Parti Pribumi Bersatu. That is the new strategy. Strategi yang pandai, yang boleh dikatakan berkesan, sebab apabila semua orang pokai tak ada satu sen pun, mereka tak boleh buat apa-apa dah. Tetapi mungkin akan backfire, mungkin akan buat orang Melayu lebih marah, dan mungkin sokongan terhadap perikatan akan meningkat, will go up even more. Dan UMNO mungkin akan sokongan Melayu terhadap UMNO mungkin akan merosot lebih teruk, lebih dahsyat dari sekarang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua orang. Assalamualaikum.